Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Man salla qabla dhuhri arba'an kana ka'atiqi raqabatin min bani Ismail. Artinya, tengok artinya tepat itu. Bukan maknanya. Walaupun tak salah. Tapi kalau orang mengaji kitab dia tahu. Ini tepat terjemahan ini. Kalau orang kata maknanya kat sini tak apa jugalah, tapi kurang tepat. Mafhum dia dua grup ya. Satu grup namanya arti, translation. Yang kedua makna, mafhum, maksud. Satu lagi murad. Murad jarang kita dengar, tapi kalau mengaji sifat 20 selalu kita dengar. Barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur, sebelum solat zuhur sembahyang sunat 4 rakaat, nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Hadirin, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nabi Ismail orang yang kacak, sebab Nabi Ismail orang yang handsome, Nabi Ibrahim orang yang handsome. Tidak ada keturunan Nabi Ismail yang jadi hamba. Tapi kenapa dalam ini disebut ka, huruf ka itu seperti, seolah-olah. Kalaulah Nabi Ismail yang sangat kacak ini keturunannya mesti kacak-kacak, kalaulah ada di antara mereka itu yang menjadi hamba, ada riwayat menyebut harga seorang itu 12.000, harga seorang itu. Cuma tidak dinyatakan dirham ataupun dinar. Kita ambil dirham sahajalah, mudah. 1 dirham sama dengan harga sekilo daging, 30 ringgit. Darablah 12 darab 30 berapa? Sebab itu Nabi kita pun mahal, sebab Nabi kita berketurunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Kan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi sampai Nabi Ibrahim. Nasab yang tuan-tuan hafal, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibni Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibni Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Adnan itu ittifaq ulama. Daripada Adnan sampai Nabi Ismail itu ikhtilaf, tapi ittifaq juga akhirnya berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jangan tinggallah hadirina. Barang siapa sembahyang dahulu sebelum daripada zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba dari anak Nabi Ismail. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri ghufira dhunubuhu yawmahu dhalik. Rawahu al-Khatib, ay al-Khatib Asy-Syarbini, al-Khatib al-Baghdadi. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu, maksudnya sebelum daripada zuhur, nescaya diampun dosa-dosanya pada hari itu. 2 kelebihan. 1, seperti memerdekakan seorang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. 2, diampunkan dosa hari itu. Bila diampunkan dosa, jadi ringan, sebab dosa memberatkan badan, memberatkan untuk kita berbuat taat, berat jadi buat taat. Macam mana nak kaifiat buat dia? Ada 2 cara. Cara yang pertama 4 rakaat tadi. Cara yang pertama 2-2, ini yang terbaik. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang macam biasa. Angkat lagi, usalli sunnatal dhuhri raka'ataini. Mohon maaf ya, tadi silap. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini qabliyatan. Kena sebut qabliyatan lillahi ta'ala. Sembahyang macam biasa. Angkat lagi, usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak perlu sebut lagi qabliyah. Boleh kita ulang balik supaya kita amal. Itu yang penting. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sebut qabliyah dulu.
kemudian barulah usalli sunnatul dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu cara pertama. Cara kedua, 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatul dhuhri 4 raka'atin qabliyatan, kena sebut lillahi ta'ala. Ulang balik, usalli sunnatul dhuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Baca surah paling bagus setiap kali suratul Fatihah. Cuma tahiyat awal boleh memilih sama ada tahiyat awal ataupun tidak, boleh memilih. Nah, setengah ulama katakan elok tidak tahiyat awal supaya membedakan ia daripada solat zuhur. Nah, boleh hadirin amalkan sama-sama insya-Allah ya. Kita khatamkan ini dengan ba'diyah pula. Setelah itu maka engkau sembahyang fardu zuhur serta dengan imam berjamaah. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur, ba'diyah lepas zuhur. Kerana sabda Nabi SAW, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha. Tadi qabla, ini ba'daha. Harramahu Allahu 'ala an-nar. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada lohak dan 4 rakaat selepas lohak, lepas daripadanya, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya itu daripada api neraka. Allahu Akbar. Siapa yang tak mahu ni? Siapa yang tak mahu ni? Nah, amalan mudah tapi pahala besar di sisi Allah. Macam mana tadi? Ba'diyah 4 rakaat. 2 cara juga sama macam tadi, cuma ubah ba'diyah sahaja. Usalli faradadh-dhuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi, usalli sunnatadh-dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh? Kalau dua-dua itu yang terbaik. Tapi kalau rasa rushing, berebut, buat 4 rakaat sekaligus pun tak apa. Usalli sunnatadh-dhuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. 4 rakaat sekaligus. Nah, boleh memilih untuk buat tahiyat awal ataupun tidak. Masya Allah. Nanti rujuk 2 kitab. Satu kitab Zainut Talib, yang kedua Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Dia sebut cara sembahyang ini boleh digabung, 4 ataupun 2 boleh, tetapi afdal dua-dua. Kerana dalam madhab kita Asy-Syafi'i ada kaedah menyebutkan ma akthara fi'lan akthara fadla, ma akthara fi'lan akthara fadla. Apa yang banyak dibuat, banyaklah pahala. Bukankah kalau kita cerai dua-dua tadi, 2 kali usalli, kita pun usalli dalam mazhab Syafi'i sunat. Sebab kaedah dalam mazhab kita menyebut at-talaffudhu bin niyyati qubaila kulli ibadatin mustahabbun. Menyebut usalli, nak solat nanti kah, nawaitu kah, nak mandi nanti, dan apa lagi sebelum setiap ibadah, tapi dia mesti sebelum setiap ibadah. Sebab itu disebut qubaila, bukan qabla. Dia dah beza. Kalau qabla maksudnya panjang, qubaila immediately terus buat. Itu namanya niat. Nah, at-talaffudhu qubaila bukan qabla. Qubaila, saat lagi nak solat terus usalli, itu baru dapat, baru jadi niat. Kalau kita nak solat zuhur 5 minit baru kita pergi solat, itu baru azam namanya. Azam, al-azmu, bukan an-niyyatu. An-niyyatu kata fuqaha qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. You got the intention to do something and immediately you proceed to practice it. Itu maksudnya niat. Jadi diingat, usalli sebut supaya apa? Dapat pahalanya. Bukanlah kita kata wajib ataupun ta'assub madhab, tidak. Dah yang namanya niat sunat pahala. Yang namanya sunat kan dapat pahala.
ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, tu namanya sunat. Apa yang dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Sama-samalah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan istiqamah. Kita dengar malam ni, esok terus berazam, I will try my every endeavors untuk solat dua ni setiap hari sampai saya meninggal. Bukan meninggal baru nak buat, bukan, buatlah sampai meninggal. Macam mana tadi? Azam. Bila kita dah ada niat yang baik macam tu, dicatat pahala oleh Allah. Kita ulang balik. Yang qabliyah macam mana? Dua cara, dua-dua dulu. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut tak payah sebut qabliyah. Gabung 4. Usalli sunnatal dhuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Selesai. Nanti lepasnya buat dua dulu. Buat cara pertama, lebih besar pahalanya. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Bawa angkat lagi. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut ba'diyah. Tapi bila empat sebutlah usalli sunnatal dhuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Dua-dua boleh. Yang tak boleh tak buat. Buat sama-sama. Mudah-mudahan.